Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Okey, kami daripada kumpulan 1 merupakan seksyen 3 untuk subjek UPI 10102. Nama pensyarah kami adalah Haji Abdul Syakur bin Burham. Okey, tajuk yang kami bentangkan pada hari ini adalah tahap kesedaran dalam kalangan pelajar UTHM terhadap pemeliharaan alam sekitar. Okey, tema yang kami dapati adalah Islam sebagai Al-Azim. Okey, ini merupakan ahli kumpulan kami. Okey, yang pertama kami ada Ahmad Fakrul Aiman bin Anwar. Yang kedua kami ada Muhammad Anif Fikri bin Muhammad Zaidi. Yang ketiga kami ada Muhammad Hafizuddin bin Khairul Abidin. Yang keempat kami ada Muhammad Idris bin Syabrin. Yang kelima kami ada Muhammad Syamil Zaki bin Ahmad Daud. Yang keenam kami ada Muhammad Aziz Hafizah bin Azizan. Yang ketujuh kami ada Luqman bin Nur Azab. Dan yang ke-8 kami ada Muhammad Ali Aminuddin bin Abu Bakar. Okay, seterusnya kami akan membentangkan bab ini saya bentangkan iaitu pendahuluan. Okay, latar belakang bagi pendahuluan ini adalah kesedaran terhadap alam sekitar telah muncul daripada keprihatinan yang wajar terhadap perkara-perkara yang terdapat di muka bumi ini, seperti kualiti air minuman, kesan bernafas dalam udara yang tercemar, kepupusannya hidupan liar dan tumbuhan serta akibat pemanasan global. Okay, kita boleh lihat di dunia ini pemanasan global sangat terjejas pada kehidupan manusia. Okay, dengan kata lain ini kita terdapat juga kehidupan liar seperti harimau, gajah semua dan mereka perlukan habitat untuk terus hidup. Okay, kita juga merupakan anugerah Tuhan yang ternilai harganya. Kehidupan manusia bergantung sepenuhnya kepada sumber alam yang luas ini, seperti tempat tinggal dan punca rezeki untuk kelangsungan hidup. Okey, seterusnya dalam penyataan masalah ini kami mengkaji iaitu pada tahap yang masih rendah dari dahulu sehingga kini. Ini kerana kebanyakan program-program turut dianjurkan, malah ia dilihat seolah-olah kurang memberi impak kepada rata-rata manusia. Okey, buktinya kita boleh lihat pada masa kini masih ada yang membuang sampah merata tanpa sedikit pun merasa salah. Mereka membuang sampah tanpa mengira tempat, jadi ia adalah satu perbuatan yang tidak wajar kepada kita. Itu akan menyebabkan keburukan kepada alam sekitar di dunia dan Malaysia ini. Okay, masalah lain juga boleh dikaitkan dengan pencemaran sungai daripada sisi barangan kimia yang kita boleh lihat di Pasir Gudang. Okay, aktiviti pembalakan yang membuat aktiviti ini untuk membuat satu tempat, jadi pembalakan dia akan terus berlangsung. Okay, pencemaran udara daripada asap kilang, okay, ini selalu kita nampak di kawasan-kawasan industri dan banyak-banyak lagi. Okay, dalam objektif kajian ini kami mengkaji tahap kesedaran pelajar UTHM terhadap pemeliharaan alam sekitar. Yang kedua, kami mengenal pasti kesan dan hukum melakukan pencemaran alam sekitar menurut Islam. Yang ketiga, kami mencanangkan langkah-langkah yang sesuai untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okay, seterusnya saya beri pembentaran kepada Luqman Nur Azam. Okay, boleh teruskan. Yang lepas, berdasarkan kajian telah dilakukan oleh sekumpulan pengkaji iaitu oleh Muhammad Yusof Haji Abdullah, Latifah Wawante, Sharifah Mastura, Syed Abdullah dan Normah Mustafa pada tahun 2010, membincangkan tahap kesedaran dan sikap komuniti terhadap penjagaan alam sekitar. Data dan maklumat ini adalah hasil daripada kajian yang telah dijalankan di wilayah Johor. Keputusan menunjukkan bahawa kebanyakan penduduk mempunyai kesedaran akan pentingnya persekitaran yang bersih. Namun, mereka merasa bahawa pihak berkuasa yang sepatutnya melaksanakan kerja-kerja pembersihan alam sekitar di luar kawasan rumah mereka. Responden ini menilai bahawa penjagaan kebersihan di luar kawasan rumah mereka adalah kewajipan pihak berkuasa. Hal ini dapat menyumbang kepada kurangnya rasa tanggungjawab, empati dalam kalangan komuniti.
Akhir sekali, jurnal ini menyimpulkan bahawa penjagaan alam sekitar memerlukan penglibatan setiap individu dari semua pihak melalui aktiviti berancang seperti kempen atau gotong royong. Reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian merupakan struktur logik sebuah kajian. Menurut Creswell pada tahun 2005, reka bentuk kajian tinjauan adalah prosedur dalam penyelidikan kuantitatif dan kualitatif yang mana pengkaji menjalankan satu tinjauan terhadap sampel atau keseluruhan populasi. Reka bentuk kajian adalah pelan tindakan yang memperlihatkan secara terperinci bagaimana suatu kajian itu dijalankan. Menurut Harvard 2013, tinjauan reka bentuk kajian adalah untuk mengawal punca-punca bias yang boleh mengganggu dapatan kajian. Metodologi terbagi kepada dua kaedah, iaitu kaedah rujukan. Kaedah ini digunakan dalam melaksanakan kajian adalah kaedah rujukan. Ia merupakan salah satu jenis kaedah kuantitatif. Kaedah rujukan digunakan untuk menjawab persoalan pertama dalam kajian ini. Ia juga digunakan untuk mengenal pasti pengetahuan mahasiswa UTHM tentang pemeliharaan alam sekitar. Bagi mengumpulkan data dan maklumat sekunder, telah membuat rujukan dari bahan internet. Pengkaji juga telah menggunakan data ini kerana dapat menjimatkan masa dan wang. Kaedah kedua adalah kaedah kaji selidik. Ia merupakan kaedah yang kedua diguna pakai untuk menjawab persoalan kedua dan ketiga. Antara kelebihan kaedah ini adalah menjimatkan masa pengkaji dan kos untuk menjalankan kajian. Tahap penerimaan dan persetujuan yang dikutip dalam bentuk data kuantitatif memudahkan data untuk dianalisis. Tetapi kegagalan kaedah kaji selidik adalah keputusan untuk soal selidik hanya berdasarkan jenis pertanyaan yang diminta. Sekiranya soalan-soalan tersebut kurang dipetik atau bersifat bias, maka hasil analisa juga akan sama. Skop kajian. Kumpulan kami telah bertanya kepada mahasiswa UTHM tentang tahap kesedaran mahasiswa UTHM terhadap pencemaran alam sekitar. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan mahasiswa UTHM sebagai responden utama kajian. Antaranya adalah mahasiswa UTHM adalah subjek yang ingin dikaji tentang kesedaran terhadap alam sekitar dengan menjadikan mahasiswa UTHM sebagai responden kajian. Selain itu, mahasiswa UTHM adalah responden yang mudah diakses berbanding jika dibuat kepada orang ramai atau umum. Bentuk kajian yang diedarkan kepada mahasiswa UTHM adalah bentuk kuantitatif atau soal selidik. Perkara ini dilakukan menggunakan Google Form atas faktor kekangan masa dan keadaan semasa, iaitu bagi mengelakkan penyebaran COVID-19. Kepentingan kajian kita bahagi kepada 4, iaitu menjadikan ekosistem yang lebih bersih dan selamat, mengelakkan bencana alam yang disebabkan oleh manusia, menjaga amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mencerminkan sifat seorang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Aminuddin bin Abu Bakar. Akan menerangkan tentang isu dan perspektif Islam berkaitan pencemaran alam. Dari segi pengertian, pencemaran alam sekitar boleh didefinisikan sebagai sesuatu perkara yang mengotorkan alam sekitar, sehingga boleh menjejaskan ekosistem di muka bumi ini. Pencemaran alam sekitar telah menjadi satu kemelut yang tidak dapat dielakkan. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan segera, negara kita akan berhadapan dengan pelbagai masalah dan musibah. Terdapat beberapa jenis pencemaran alam sekitar yang sering berlaku di negara kita. Antaranya ialah pencemaran air, udara dan pencemaran bunyi. Seterusnya, saya akan pandangan daripada perspektif Islam. Menurut dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Surah Asy-Syura. Billahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum man musibatin fabima kasabat aydikum wa yaghfu an katsir. Bermaksud,
Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Surah Asy-Syura ayat 30. Seterusnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydina liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Bermaksud timbul beberapa kerosakan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali dan taubat. Surah Ar-Rum ayat 41. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah As-Sad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Bermaksud Tuhan yang menciptakan serta mentadbirkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara kedua-duanya, yang maha kuasa lagi sentiasa mengampuni dosa para hamba-Nya. Surah As-Sad ayat 66. Menurut dalil daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak ada seorang muslim pun yang menanam pokok atau mengusahakan pertanian, lalu burung, manusia atau binatang memakan daripadanya kecuali akan menjadi sedekah untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin bin Khairul Abidin DN21001. Okey, saya akan menerangkan pula tentang hasil dapatan kajian berdasarkan Google Form kami. Pertama sekali iaitu bahagian demografi mempunyai 3 soalan, iaitu jantina, fakulti dan tahun pengajian. Seperti yang kita dapat lihat pada bahagian jantina, responden untuk bahagian lelaki adalah seramai 26 orang dan bahagian perempuan adalah 6 orang. Manakala pada fakulti FTK seramai 13 responden, fakulti FPTV seramai 12 responden, fakulti FKEE seramai 6 responden dan fakulti FKMP seramai 1 responden saja. Untuk bahagian tahun pengajian pula, seramai 25 responden adalah pada tahun 1 dan 7 responden adalah tahun 2. Seterusnya, ini adalah bahagian soalan-soalan kajian yang kami edarkan dalam Google Form. Mempunyai 9 soalan. Yang pertama, apakah contoh pencemaran alam yang pernah anda hadapi? Yang kedua, sebagai seorang pelajar, adakah anda pernah terlibat dengan program-program pemeliharaan alam sekitar? Ketiga, mengapakah pentingnya pemeliharaan alam sekitar yang dilakukan oleh setiap masyarakat? Keempat adalah, adakah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab dapat mengurangkan berlakunya pencemaran alam sekitar? Kelima, adakah dengan berleluasanya pencemaran alam sekitar akan menjejaskan tahap kesihatan orang awam? Seterusnya, siapakah yang paling terkesan disebabkan oleh pencemaran alam sekitar tidak dibendung? Ketujuh, pada pandangan anda, apakah hukum sekiranya manusia melakukan pencemaran dan kemudaratan terhadap alam sekitar? Yang ke-8, apakah langkah-langkah yang paling berkesan bagi mengurangkan pencemaran alam sekitar? Dan terakhir adalah, apakah tindakan yang sesuai dikenakan terhadap golongan yang suka mencemarkan alam sekitar? Itu sahaja daripada bahagian soalan-soalan kajian. Seterusnya ialah analisa terhadap tahap kesedaran dalam kalangan pelajar UTHM terhadap pemeliharaan alam sekitar. Pada soalan pertama,
responden telah diajukan dengan soalan apakah contoh pencemaran alam yang pernah anda hadapi. Pada soalan ini, responden telah diberikan pilihan jawapan iaitu sumber air yang tercemar, jerebu, hakisan tanah dan lain-lain. Berdasarkan hasil daripada 32 orang responden menunjukkan seramai 19 orang responden telah menjawab jerebu iaitu bersamaan dengan 59.4% dan 13 orang menjawab 40.6% sumber air yang tercemar. Tiada responden mencatatkan untuk pencemaran alam, hakisan tanah. Berdasarkan hasil responden ini, boleh dikatakan bahawa semua responden pernah mengalami pencemaran alam dan yang paling ketara dijawab oleh responden ialah jerebu dan diikuti dengan sumber air yang tercemar. Seterusnya, pada soalan kedua, responden telah diajukan dengan soalan, sebagai seorang pelajar, adakah anda pernah terlibat dengan program-program pemeliharaan alam sekitar? Pada soalan ini, responden telah diberikan pilihan jawapan sama ada ya atau tidak. Berdasarkan hasil soalan yang dijawab oleh 32 orang responden, seramai 29 orang responden menjawab ya bersamaan dengan 90.6% yang pernah terlibat dengan program-program pemeliharaan alam sekitar dan selebihnya 3 orang menjawab tidak iaitu bersamaan dengan 9.4% tidak pernah terlibat dalam program-program pemeliharaan alam sekitar. Selain itu, pada soalan ketiga, responden telah diajukan dengan soalan adakah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab dapat mengurangkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Pada soalan ini, responden telah diberikan pilihan jawapan sama ada ya atau tidak. Berdasarkan hasil kajian daripada 32 orang responden, seramai 31 orang bersamaan dengan 96.9% responden menjawab ya dengan pertanyaan soalan iaitu adakah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab dapat mengurangkan berlakunya pencemaran alam sekitar, manakala hanya satu orang sahaja iaitu bersamaan dengan 3.1% menjawab tidak. Soalan keempat menyatakan kepada responden bahawa adakah dengan berleluasanya pencemaran alam sekitar akan menjejaskan tahap kesihatan orang awam. Pada soalan ini, responden telah diberikan pilihan jawapan sama ada ya atau tidak. Berdasarkan hasil kajian daripada 32 orang responden, kesemua responden menjawab ya iaitu mengambil berat tentang berleluasanya pencemaran alam sekitar yang boleh menjejaskan kesihatan orang awam. Tiada responden menjawab untuk tidak. Seterusnya, untuk soalan siapakah yang paling terkesan disebabkan oleh pencemaran alam sekitar tidak dibendung, untuk soalan ini, responden diberi 4 pilihan jawapan iaitu masyarakat, alam sekitar, haiwan dan semua. 40.6% iaitu seramai 13 orang responden menjawab untuk masyarakat, 37.5% iaitu seramai 12 orang menjawab untuk alam semula jadi, 12.5% iaitu 4 orang menjawab untuk haiwan dan 9.4% iaitu 3 orang menjawab untuk semua. Untuk soalan pada pandangan anda, apakah hukum sekiranya manusia melakukan pencemaran dan kemudaratan terhadap alam sekitar? Untuk soalan ini, responden juga diberi pilihan 4 jawapan iaitu haram, makruh, harus dan wajib. Untuk persoalan ini, seramai 71.6% iaitu 23 orang menjawab untuk haram dan 28.1% iaitu 9 orang menjawab makruh. Tiada seorang pun responden menjawab untuk harus dan juga wajib. Untuk soalan yang seterusnya, iaitu apakah langkah-langkah yang paling berkesan bagi mengurangkan pencemaran alam sekitar? Responden diberi
pilihan jawapan iaitu mengadakan kempen kesedaran alam sekitar, memberi ceramah motivasi tentang pencemaran alam sekitar, mewar-warkan di semua media sosial dan tindakan yang boleh dilakukan oleh pihak bertanggungjawab. Untuk soalan ini, 31.3% responden iaitu 10 orang menjawab untuk jawapan A, 18.8% iaitu 6 orang menjawab untuk jawapan B, 15.6% iaitu seramai 5 orang menjawab untuk jawapan C dan 34.4% iaitu 11 orang menjawab untuk jawapan D. Seterusnya, untuk soalan apakah tindakan yang sesuai dikenakan terhadap golongan yang suka mencemarkan alam sekitar, responden diberi pilihan jawapan iaitu memberi nasihat dan pengajaran, melakukan denda dengan niat untuk memberi kesedaran dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. 28.1% iaitu 9 orang responden menjawab untuk A iaitu memberi nasihat dan pengajaran, 46.9% iaitu seramai 15 orang menjawab untuk B, melakukan denda dengan niat untuk memberi kesedaran, dan 21.9% iaitu 7 orang menjawab untuk C iaitu melaporkan kepada pihak yang berwajib. Untuk soalan yang terakhir, responden diberi satu soalan berkenaan respon terbuka iaitu responden diminta untuk memberi ataupun membuat pendapat dan idea masing-masing secara terbuka. Soalannya ialah mengapakah pentingnya pemeliharaan alam sekitar yang dilakukan oleh setiap masyarakat. Rata-rata responden berpendapat bahawa pentingnya pemeliharaan alam sekitar adalah bertujuan untuk menjadikan bumi yang lebih baik, mengelakkan pencemaran alam sekitar, mengurangkan peningkatan suhu, menjaga bumi, dapat memudahkan masyarakat, menjadikan persekitaran sentiasa bersih dan selesa, mengurangkan pemanasan global dan yang terakhir untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Itu sahaja yang dapat disimpulkan daripada cadangan yang diberikan oleh semua responden iaitu seramai 32 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Idris Sabrin. Saya akan menerangkan tentang cadangan melangkah isu pencemaran alam sekitar. Yang pertama, hukuman kepada individu dan organisasi. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang. Yang ketiga, pengurangan bahan kimia. Yang keempat, sistem 3R. Yang kelima, penggunaan kenderaan awam. Baiklah, untuk hukuman kepada individu dan organisasi, pihak berwajib haruslah mengambil tindakan dengan mengenakan saman kepada individu atas sesuatu organisasi sekiranya melakukan pencemaran alam. Dengan adanya hukuman kepada individu dan organisasi, maka seluruh masyarakat yang melakukan pencemaran alam akan lebih takut untuk melakukan kesalahan itu. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang. Mengetatkan undang-undang berkaitan dengan pencemaran alam sekitar agar semua masyarakat lebih peka tentang alam sekitar. Dengan adanya penguatkuasaan undang-undang, maka seluruh masyarakat akan mengambil peka terhadap isu pencemaran alam sekitar ini. Yang seterusnya, pengurangan bahan kimia. Dengan adanya pengurangan bahan kimia, alam sekitar akan lebih terjaga dan pencemaran alam akan lebih berkurang. Hal ini kerana dengan adanya pengurangan bahan kimia, maka akan terjagalah alam sekitar kita. Seterusnya, sistem 3R. Masyarakat haruslah menggunakan konsep 3R yang bermaksud reduce, reuse dan recycle. Yang terakhir, penggunaan kenderaan awam. Dengan adanya kenderaan awam sekarang, alam sekitar akan lebih terjaga, terutamanya dari segi pengudaraan di sekitar masyarakat. Hal ini kerana dengan adanya kenderaan yang banyak di jalan raya, ini akan menyebabkan pemanasan global dan akan menyebabkan lapisan ozon lebih cepat untuk menipis. Baiklah,
Seterusnya saya akan meneruskan, saya akan memberikan pembentangan ini kepada ahli kumpulan yang lain bagi meneruskan pembentangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syamil Zaki bin Ahmad Daud, DB 210035. Kesimpulan keseluruhan daripada kajian ini. Sebagai seorang Muslim dan juga manusia yang bergantung kepada alam sekitar, kita seharusnya menjaga alam sekitar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar melalui kesedaran moral dan akhlak supaya sumber alam ini boleh digunakan secara berterusan kepada generasi yang akan datang. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.